Ya Allah. Ya Allah. Lupa kan? Malam soalan. Kalau mulut darah tak berhenti-berhenti, macam mana hukumnya? Oh ni. Dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Summa ila sahib al-muallif Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abi Bakar bin Salim Ali al-Husaini wa kulli masyayikh wa masyayikhina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insya-Allah kita baca dulu doa yang ada di muka surat awal, doa mula majlis ilmu ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa ka'inun fi 'ilmika aw qad kana. Uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa radaih wa qurbihi wa thawabih subhanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina waqtah tiyajna ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi waf'al kadzalika bi ahbabi abadan warzuqna kamal futuhil 'arifina wal fiqh fid din
ma'a kamalil ikhlasi wa sidqi wal yaqin wal afiyati wal ghina wan nasri wal hifz wan naf'i wal intifa' wa khairatid darain wa ulumil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita mengulang kaji. Kita masih lagi dalam daurah khas kitab Marhaban Ya Ramadan, yang pada siri yang ke 15, masya-Allah. Siri 15 dah 3 minggu lah. Sekejap je maksudnya. Yang kita dah berhenti semalam pada muka surat 110, insya-Allah akan sambung pada muka surat 111, 112, bab yang ke-7. Saya jawab salam dulu di bahagian komen Facebook. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Puan Siti Hajar, Puan Nurizitah, Ustazah Zaimah, masya-Allah. Ada kat mana-mana? Mana-mana? Kat sini ada, kat sana ada. InsyaAllah. Puan Siti Mahul, Puan Hajar, Puan Kamisah, Puan Siti Hajar Ahmad. Masya-Allah, banyak Siti Hajar. Puan habis dah puan. Itu je. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat daripada Allah yang masih lagi memberi kita panjang umur, kan, dapat menikmati hari baru, kemudian dapat belajar lagi. Hari nikmat juga. Ini semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan dengan majlis ilmu, kata ulama, insya-Allah jadi tanda akan bertambahnya amal, insya-Allah. Kerana Nabi ada sebut, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah Ta'ala nak orang itu mendapat kebaikan, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan diberi kefahaman tentang hal ehwal urusan agama dia. Siapa yang Allah Ta'ala nak orang itu dapat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bagi ilmu. Jadi bila dapat ilmu, maksudnya dapat kebaikan. Tapi bukan kita nak dulu, Allah Ta'ala nak dulu. Kalau kita tak nak tapi dapat, maksudnya Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita, kan. Kita ni kadang-kadang macam kanak-kanak, kan, berebut nak susun jadual diri sendiri dengan parent yang nak susun jadual kita, kan. Kan, parent dah susun macam ni lah, kita pun nak berebut juga dengan parent nak susun jadual sendiri. Sedangkan kita susun jadual kita belum tentu baik untuk kita. Parent kalau susun jadual untuk anak dengan pengalaman hidup dia tahulah apa yang terbaik untuk anak tu. Tapi anak ni rasa pandai, nak susun juga. Wala'ayazubillah. Dalam kehidupan kadang-kadang kita berebut dengan Allah Ta'ala. Biarlah saya susun jadual sendiri, ya Allah. Kan? Rancangan saya ni, saya rasa saya tahu apa yang baik untuk saya. Tak. Bukan. Allah Ta'ala yang tahu. Sebab tu kadang-kadang kita berada di tempat yang kita tak nak, tapi tempat tu baiklah untuk kita, kan. Alhamdulillah. Baik. Tu bebel lah pagi-pagi. Kita dalam bab yang ke-7. Muka surat 112. Bab 7, tajuknya hukum membatalkan puasa dan kewajiban membayar fidyah. Ada dua perkara. Hukum membatalkan puasa. Batalkan puasa sendirilah ni cerita ni, bukan terbatal. Dan kewajipan membayar fidyah. Bila kena bayar fidyah tu? Ni bab dia. Jadi di A tu tulis pembatalan puasa dan pembayaran fidyah. Kesimpulan hukum. Daripada apa ni? Daripada masalah. Nak minum air sekejap boleh? Bismillah. Boleh keluar sekejap. Apa tulis di sini? Sekejap. Kesimpulan hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan. Membatalkan puasa di bulan Ramadan. Dia ada hukum dia tu.
serta kewajiban membayar fidyah. Ni pun ada bahagiannya, terbahagi menjadi 4 bahagian. Terbahagi menjadi 4 bahagian. Batalkan puasa bulan Ramadan dan kewajiban membayar fidyah. Ada 4 bahagian. Yang pertama, disebut sini wajib qada. Ini qada apa ni? Qada puasa. Qada puasa yang mana ni? Qada puasa Ramadan. Wajib qada puasa Ramadan serta membayar fidyah. Membayar fidyah kat sini. Hal ini ada 2 masalah. Yang pertama, jika berbuka kerana untuk kepentingan dan keselamatan orang lain. Dia buka puasa bukan untuk diri dia. Dia buka puasa sebab orang. Siapa ni? Yang pertamanya, orang berbuka puasa kerana ingin menolong manusia ataupun haiwan yang akan tenggelam. Tenggelam ni dalam air lah ni. Jalan-jalan dekat tepi sungai Ramal. Sungai Ramal. Nampak ada kucing macam nak tenggelam je kan. Dia pun tolonglah kan. Terminum air dalam tu. Kan. Terbuka puasa kan. Jadi haiwan atau manusia. Ni. Haiwan atau manusia. Tu seorang. Ni wajib qada Ni wajib qada ni orang ni. Dan wajib bayar fidyah. Yang kedua, perempuan yang sedang hamil. Gandung ni. Kemudian meskipun dari hasil yang zina, kan. Tak ada nikah lah. Auzubillah. Itu jika dia khawatir bayi yang dikandungnya akan terganggu. Perempuan hamil ni dia boleh puasa, tapi dia buka puasa sebab risau baby dalam kandungan. Bukan masalah diri dia. Kalau diri dia, insyaAllah dia boleh puasa. Tapi sebab risau ni, baby ni tak dapat makanan pula kan. Jadi dia pun buka puasa. Jadi dia berbuka puasa kerana orang. Kerana baby dia tu. Ni perempuan ni wajib qada puasa dia tu dan wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Yang ketiga, perempuan juga yang sedang menyusu anak lah. Jika dia khawatir terputus air susunya dan terganggu sang bayi. Dia pun risau pasal bayi, bukan risau pasal dia sendiri. Takut tak ada susu. Tak ada susu tak ada masalah, tapi takut tak ada susu nanti baby tak boleh minum. Jadi dia buka puasa sebab baby tu. Jadi dua kali baby yang ni. Tadi hamil, yang ni menyusu. Maka hukum bagi tiga-tiga masalah di atas adalah wajib qada puasa bagi hari yang ditinggal tu, dan juga wajib bayar fidyah untuk setiap puasa yang ditinggalnya dengan membayar 1 mud, 1 cupak 750 gram daripada makanan pokok asasi seperti beras. Kemudian diedarkanlah kepada fakir miskin. Fakir miskin ni dia ada definisi dia. Orang yang keperluan dia RM10, dia punya gaji dia RM8 macam tu. Tak cukup. Jadi bila tak cukup, itu fakir lah, itu miskin. Miskin. Fakir ni lebih daripada tu lagi, kurang daripada tu lagi. Boleh. Jadi tiga-tiga ni wajib qada puasa. Kalau dia buka lah. Kalau dia buka, wajib dia qada puasa dan wajib bayar fidyah. Dia kena tulis Ni kalau mati dia ni, anak dia ataupun waris dia kena bayarkan lah. Ni kira hutang. Sebab tu kena tulis. Faedah muka surat 113. Tidak berpuasa kerana kepentingan dirinya sendiri dan orang lain. Jika seorang ibu tidak berpuasa kerana dia khawatir dengan kesihatan dirinya, 1, dan juga kesihatan anaknya, 2, maka dia hanya wajib qada puasa tersebut tanpa membayar fidyah. Kalau risau diri sendiri, tak payah fidyah. Kalau risau dua-dua, diri sendiri dengan baby, tak payah bayar fidyah. Lebih baik risau diri sendiri kan. Qada puasa je tak payah bayar. Kan. Tengoklah, kena jujur lah. Jujur. Kena jujur dengan diri. Buka puasa ni kerana risau diri ke risau anak? Risau dua-dua. Risau dua-dua kalau jujur apalah, qada tapi tak bayar fidyah. Kemudian B. Dari A 3 golongan ni B pula.
Bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan juga belum mengqadanya tanpa terdapat uzur, sampailah datangnya bulan Ramadan yang berikutnya. Dia 2019 ada hari tak puasa, kemudian tangguh sampailah tahun 2020. Contoh. Ada tak habis puasa, tak habis qada lagi. Sampai datang yang berikutnya, maka tetap wajib baginya qada. Jangan ingat bila dah masuk bulan baru, Ramadan baru, Ramadan lama tu kira burn, tak ada. Kena qada juga. Dan juga wajib bagi dia untuk membayar fidyah keterlambatan. Fidyah terlambat lah. Fidyah terlambat ni maksudnya apa? Fidyah denda lah. Asalnya bayar fidyah 3 golongan tadi tu. Tapi ini ada golongan keempat ni. Tangguh-tangguh, kemudian datang Ramadan yang baru tak qada. Jadi kena denda lah, bayar fidyah. Fidyah namanya fidyah keterlambatan. 1 hari qada dan 1 cupak untuk 1 hari yang tertinggal tu, denda. Siapa suruh tangguh? Macam tu lah. Sibuk sangat makan kan. Asal pergi mana-mana je makan. Dah puasa lah tu batal kan sebab nak makan. Kan ada kes-kes macam tu. Jadi dia kena qada lah dan kena bayar fidyah. Iaitu setiap puasa yang ditinggalnya dengan membayar 1 mud 750 gram daripada makanan pokok sama macam tadi. Kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Fidyah pada masalah di atas tidak wajib dibayar secara bersamaan pada hari tak kala membayar hutang puasanya. Akan tetapi boleh ditunda pada hari-hari berikutnya dan boleh juga dibayar secara sekaligus, iaitu disesuaikan dengan jumlah hutang puasanya. Maksudnya tak bayar pada hari tersebut pun tak apa, boleh bayar. Nanti kumpul banyak rupanya. Kan? Kumpul banyak-banyak bayar sekaligus lah, senang. Pergi pejabat zakat tu, saya tak qada puasa ni seminggu. Jadi kena bayar fidyah seminggu, saya bayar terus lah. Boleh. Dia nak bayar sekaligus punya tu boleh. Dia nak bayar ikut hari-hari tu pun boleh. Yang penting semualah. Kalau ada 7 hari tak puasa, 7 hari lah fidyah tu. Kemudian yang kedua, wajib qada tapi tak perlu bayar fidyah. Tadi wajib qada, wajib bayar fidyah. Ni wajib qada tak perlu bayar fidyah. Ni golongan kedua. Hal ini terjadi pada beberapa masalah. Ni orang ni puasanya terbatal lah. Yang pertamanya pengsan pada bulan Ramadan. Kan ini dah masuk semalam kan. Ada yang ulama kata kena qada. Ada ulama kata tak perlu sebab puasanya masih sah. Ini kalaulah dia ambil pendapat batal puasa, maka dia kena qada lah. Kemudian lupa tidak niat puasa Ramadan sebelum azan fajar. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini pun kita dah bahas malam ni. Malam sepatutnya dalam mazhab kita 1 hari 1 niat. 1 hari 1 niat. Niat 30 hari bulan Ramadan tu, itu hanya mengikut mazhab Imam Malik kan, mazhab Maliki kan. Malam yang kita tu aku niat 30 hari malam pertama kan. Aku niat 30 hari ikut mazhab Maliki kan. Tapi bila kita mazhab Syafi'i ni dah niat macam tu pun setiap malam tu kena niat juga. Tapi kalau ada hari yang ke-15 ke-16 lupa nak niat, kita pakailah yang awal tu, dah niat 30 tu. Tapi di sisi mazhab kita belum penuh lagi syarat tu. Jadi nanti hari tu puasa juga, dah habis Ramadan qada juga. Berhati-hati. Tak nak qada boleh? Boleh. Kalau malam-malam tak nak, tak payahlah. Sebab dah niat dah. Tapi kita nak amal kita ni dalam keadaan berhati-hati yang paling baik. Qada semula. Kan? Qada semula. Banyak pahala. Cuma Syekh kita sebut, bagi perempuan yang period malam 1 Ramadan, dia tak boleh niat 30 hari. Tak boleh niat. Sebab mana cukup. Dia malam pertama tu dia tak boleh puasa. Macam mana dia nak 30 hari? Jadi kalau dia tak boleh niat 30 hari pada malam pertama sebab period tu, haid tu atau nifas ke, maka dia mula puasa hari kedua. Jadi dia mula pada hari tu dia kena 1 hari 1 niat. 1 hari 1 niat. Dia tak boleh ngelat lah.
Saya niat dulu, nanti apa-apa jadi tak apa. Tak boleh. Tak jadi. Boleh. Rezeki dia lah tahun tu. Kena buat macam tu. Sebab tu senang. Masuk je azan maghrib, buka puasa, niat terus. Kan? Senang. Kemudian yang C, sengaja makan dan minum di bulan Ramadan tanpa terdapat uzur. Uzur ni macam mana? Lupa. Yang dibenarkan oleh syarak. Sengaja makan dan minum. Budak-budak lah ni, takkan orang dewasa buat juga. Ada ke? Kemudian wanita yang sedang haid dan nifas, atau haid atau nifas, kan? Ini pun wajib qada. Wajib buka tak boleh lah. Saya nak beriman kepada Allah. Tak boleh lah, ni syariat Tuhan punya. Jangan ikut suka. Buka wajib, kemudian nanti qada semula. Kalau dia redha, pahala dia besar. Kan? Cerita ni nak redha ke tak nak. Golongan yang ketiga, wajib bayar fidyah, tak wajib qada. Ni. Tadi wajib qada, tak payah fidyah. Ni tak payah qada tapi wajib fidyah. Hal ni terdapat pada beberapa masalah. Kalau perasan ni semua rumusan daripada bab yang awal tu je. Yang pertama, orang yang telah berusia tua. Tua lah. Yang mana dirinya tidak mampu untuk berpuasa. Maka wajib baginya membayar fidyah untuk setiap puasa yang ditinggalkannya adalah dengan membayar 1 mud, 1 cupak dari makanan pokok seperti beras, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Dia tak perlu qada sebab dia pun dah tak mampu. Tapi dia perlu bayar fidyah. Yang ni dia kena catat lah. Berapa hari tak puasa. Boleh tak dia nak cuba puasa dulu? Boleh. Tapi kalau memang tahu tak mampu, maka tak perlu puasa daripada awal. Yang kedua, orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Sakit memang, ni kalau sakit ni sakit sampai mati. Ni tak ada harapan sembuh. Yang mana jika dia berpuasa, maka hal tersebut dapat memberatkannya. Kita dah bahas ni ya. 4 jenis tu. Sakit dia kalau puasa sebabkan mati. Yang kedua, kalau dia puasa tu menyebabkan lambat sihat, memang tak sihat-sihat. Yang ketiga, boleh hilang fungsi anggota. Yang keempat, menambahkan kemudaratan. Tu. Jadi puasa memberatkan dia. Memang tak ada harapan sembuh dah pun. Jadi tak perlu puasa lah. Oleh kerana itu dalam masalah ini wajib baginya untuk bayar fidyah untuk setiap puasa yang ditinggalkannya dengan membayar 1 mud daripada makanan pokok seperti beras dan dibagikan kepada fakir miskin. Macam tadilah. Pun kena catat juga. Kemudian fidyah untuk orang yang telah lanjut usia yang mana dirinya tidak mampu puasa dan juga untuk orang yang sakit tidak ada harapan sembuh adalah tidak wajib dibayar secara bersamaan pada hari tak kala dia tak puasa di bulan Ramadan. Bukan. Boleh tangguh. Hari tu tak puasa boleh tangguh. Iaitu dengan mengeluarkan 1 mud pada setiap harinya, akan tapi boleh ditunda pada hari berikutnya dan boleh juga dibayar pada sekaligus di hari terakhir pada bulan Ramadan dengan bayar fidyah untuk sebulan penuh jika dalam masa sebulan dia tidak berpuasa. Boleh tangguh atau nak bayar sekaligus pun boleh. Jadi hutang ni cepat-cepat bayar pun elok juga. Macam itulah. Kedudukan fidyah dalam bab puasa. Soalan, apakah fidyah yang merupakan wajib yang utama bagi seseorang yang tidak mampu puasa ataukah kedudukan fidyah tersebut merupakan ganti daripada puasa? Fidyah ni ibadah yang berbeza daripada puasa ataupun dia ganti puasa tu? Jadi jawapan ke sini, membayar fidyah merupakan kewajipan yang utama bagi seseorang yang tidak mampu berpuasa. Jadi orang tak mampu puasa, tanggungjawab dia ibadah juga. Jangan tak ibadah. Jadi ibadah dia apa ketika tu? Membayar fidyah. Jadi membayar fidyah ni ibadah. Dia bukan bayar hutang macam tu je, tak. Ibadah. Sebab dia tak mampu puasa. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama, membayar fidyah merupakan ganti daripada puasa. Kemudian masalah fiqh yang timbul daripada perbezaan pendapat di atas adalah sebagaimana berikut. Jika seseorang yang membayar fidyah disebabkan tidak ada harapan sembuh sakit itu, kemudian tiba-tiba dia menjadi sembuh, maka tidak wajib baginya untuk qada puasanya. Hal ini menurut pendapat yang kuat, iaitu pendapat yang mengatakan bahawa fidyah merupakan kewajipan yang utama bagi seseorang yang tidak mampu puasa. Sedangkan menurut pendapat yang lain, maka wajib baginya untuk qada puasa kerana kedudukan fidyah merupakan sebagai ganti daripada puasa saja, bukan merupakan kewajipan utama. Faham dia punya keadaan tu, faham?
Ada ulama kata dia tu memang ibadah untuk orang sakit. Orang sakit tak mampu puasa, maka ibadah dia apa? Ibadah dia bayar fidyah. Kalau orang sakit ni tiba-tiba sihat, maka dia tak perlu qada dah sebab dia dah buat ibadah fidyah tu. Ibadah fidyah tu. Cuma ada ulama kata tak. Sebab ibadah fidyah tu ganti saja. Dia bukan ibadah untuk orang sakit. Dia ibadah ganti. Untuk orang yang tak mampu puasa. Jadi kalau nanti dah sihat, kena qada juga. Tapi dia kan dah bayar fidyah tu. Dah bayar, nak macam mana? Kan? Rezeki lah. Jika orang yang telah berusia tua bernazar akan berpuasa di bulan Ramadan, padahal dia tidak mampu untuk puasa, maka nazarnya dihukumkan tidak sah. Okay. Ini tu, sebab tu nazar ni tak boleh buat suka-suka. Bukan ikut nafsu. Saya nak puasa lah. Memang tahu dia tak boleh puasa punya. Kan? Jadi tak sah lah nazar tu daripada awal. Dan tidak wajib baginya untuk puasa pun. Kerana kewajipan dia adalah membayar fidyah. Orang tua yang berusia tua tu, dia lebih utama membayar fidyah daripada puasa. Sebab dia tak mampu puasa. Hal ini menurut pendapat yang kuat, iaitu pendapat mengatakan fidyah merupakan kewajipan yang utama bagi seorang yang tidak mampu berpuasa. Sedangkan menurut pendapat yang lain, hukum nazarnya adalah sah dengan pengertian wajib baginya untuk berpuasa. Jadi kita ni nak ambil pendapat yang kuat-kuat tadi tu lah. Boleh highlight yang kuat-kuat tu, apa yang kuat tu. Boleh? Ini dalil ni dalam kitab Buni Muhtaj. Dalam teks bahasa Arab tu, nanti kita terjemah lah bila-bila nanti. Habis Ramadan pun terjemah lah kalau buka. Yang keempat, tak wajib qada dan tak wajib bayar fidyah. Golongan pertama, dua-dua kena buat. Qada buat, fidyah buat. Golongan kedua, qada saja, fidyah tak payah. Golongan ketiga, fidyah saja, qada tak payah. Golongan keempat, dua-dua pun tak payah. Siapa yang beruntung ni? Yang pertamanya adalah orang terkena penyakit gila. Tanpa disengaja. Untunglah dia. Aman je. Jika dia sembuh, maka tidak wajib untuknya fidyah dan tak wajib untuknya qada. Kalau sembuh. Kalau tak sembuh, dalam keadaan itulah dia. Yang kedua, anak yang belum baligh. Baligh ni Syekh terjemah sini dalam keadaan dewasa. Baligh ni kita dah bahas ada 3 tanda dalam kitab Safinah tu. Sama ada genap umur 15 tahun hijrah. 15 tahun hijrah genap. Atau keluar mani, sama ada secara mimpi atau secara onani, atau keluar darah haid. Ni ada 3 golongan ni. 3 tanda tu tanda baligh. Tanda baligh. Jadi kalau dia telah baligh, dia ni apa? Anak yang belum baligh tadi tu. Kalau dia telah baligh, maka tidak wajib baginya untuk membayar fidyah dan juga tidak wajib baginya untuk qada puasa. Kemudian golongan C, orang kafir jika masuk agama Islam. Jika dia masuk Islam, maka tak wajib baginya untuk bayar fidyah dan tak wajib baginya untuk qada. Sebab dia memang mula daripada kosong. Lain halnya dengan orang yang murtad keluar dari Islam, maka kalau dia kembali kepada agama Islam, maka wajib baginya untuk qada puasanya yang telah ditinggalkan dalam masa kemurtadannya. InsyaAllah. Dia berhutang. Larilah tu. Kemudian masalah hukum bersetubuh antara suami isteri yang dilakukan dengan sengaja. Ni kata sengaja, tak kala puasa Ramadan. Kenapa sengaja? Sebab kalau tak sengaja tak batal. Macam kita cakap semalam, tak sengaja tak batal. Macam mana tak sengaja tu? Jangan tanyalah. Tapi kalau sengaja, batal. Jadi apa nak kena buat ni? Hukum berhubungan badan bersetubuh pada saat bulan Ramadan, jika dilakukan dengan sengaja dan tahu hukumnya, maka hukum yang berhubungan dengannya adalah sebagaimana yang berikut. Yang pertama, berdosa. Dosa dulu Syekh bagi. Dan wajib untuk segera bertaubat. Sengaja buat dan tahu memang tak boleh buat. Hukum tu tahu dah, tapi nak buat juga. Maka yang pertamanya, orang ni berdosa. Wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Yang kedua, kalau dia berhubungan suami isteri tu pada waktu tengah hari, wajib untuk tetap menahan diri daripada makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Wajib Kalau perempuan period tadi, sunat. Kita bahas awal kan. Dia puasa daripada terbit fajar sampai pukul 12, keluar period haid. Maka 12 bawa pukul 7 tu, kalau maghrib tu, dia sunat dia tahan. Tapi kalau orang ni, golongan ni,
Wajib. Nak makan juga berdosa. Jadi berdosa pula. Dah berdosa buat hubungan tu, batalkan puasa tu, kemudian berdosa pula sebab sengaja makan. Sebab dia wajib tahan. Dia kena keras sikit lah dengan orang degil macam ni. Kemudian puasanya menjadi batal dan wajib untuk segera qada. Dia ada perintah wajib segera. Dia kalau orang lain tu boleh dilambatkan, sunat segera. Tapi golongan ni wajib segera. Maksudnya habis saja Ramadan, masuk Syawal satu Ramadan, satu Syawal tak boleh puasa, dua tu nak kena puasa. Tak boleh saja-saja tu. Nanti-nantilah, mana boleh. Kemudian mendapat sanksi, ta'zir. Ta'zir ni denda lah. Ada hukum dalam agama kita, hudud, qisas. Ni salah satunya namanya ta'zir. Ta'zir ni denda. Daripada hakim bagi yang tidak bertaubat. Dia suruh taubat, tak nak. Suruh taubat, tak nak. Degil. Jadi kena denda. Tengoklah apa denda yang sesuai dengan orang macam tu. Hakim lah akan bagi keputusan tu. Kemudian, yang ketiga, wajib bagi laki-laki untuk membayar kafarah. Ni yang tanya ni, lelaki perempuan tu, suami isteri tu, suami kena ke, isteri kena ke, dua-dua kena. Jadi dalam ni kata, laki-laki yang kena. Laki-laki yang kena bayar. Apa dia kafarah tu? Kafarah dia yang pertama, membebaskan budak yang mukmin. Budak ni maksudnya hamba. Hamba. Dalam bahasa Arab dia guna gulam. Jadi bahasa Melayu terjemah budak, tapi maksudnya budak hamba lah. Hamba budak. Yang mukmin, beriman, dan jika dia tidak mampu. Siapa dia ni? Orang lelaki-lelaki yang buka puasa tu. Dengan hubungan tubuh tu. Kalau lelaki tu tak mampu, maka boleh yang kedua pula. Dia kena buat yang pertama dulu. Dah cari dah satu dunia pusing tak ada hamba. Maka buat yang kedua. Dia tak boleh terus kedua, dia kena buat pertama dulu. Kalau tak mampu pertama, buat kedua. Kedua apa? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan tidak boleh terpisah meskipun hanya sehari. Letih lah dah sebulan ni, rehat dulu lah sehari. Tak boleh. Jika puasa tersebut tidak bersambung kerana terdapat uzur atau tidak ada uzur, maka tetap wajib baginya untuk mengulang puasa 2 bulan tersebut secara berturut-turut daripada mula hari pertama. Siapa suruh buat? Na'udzubillah. Kan? Demam kan, dah sebulan demam. Kena mula balik daripada awal. Ya Allah, beratlah. Sebab puasa Ramadan ni tak boleh ganti. Maksudnya ulama kata kalau kita ganti, fadilatnya tak sama. Jadi tak sama tu, bagi orang yang sengaja buka puasa ni, denda dia kena kuat sikit lah. Kalau tak mampu puasa, dah cuba dah 3 kali dah. Asal puasa je batal. Asal puasa batal, tak mampu juga. Yelah sehari tu pun dia tak boleh tahan. 2 bulan tak nak tahan. Ya kan? Jadi bolehlah bagi peluang. Yang ketiga ni, memberi beras kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Dengan perincian masing-masing daripada setiap orang miskin, dia beri beras dengan jatah ukuran 1 mud, 1 cupak. Kena cari 60 orang fakir miskin. Satu fakir dapat 1 cupak. Masya Allah. Miskin pula kan. Tak ada duit. Alah. Jadi macam mana? Jadi hakim lah akan putuskan tu. Macam mana nak buat dengan orang ni? Bebas budak hamba tak boleh. Puasa 2 bulan pun tak boleh. Nak bagi harta 1 cupak kepada 60 orang fakir miskin pun tak boleh. Nanti hakim lah putuskan. Macam-macam. Na'udzubillah. Kemudian, ada pun pihak perempuan isteri tadi, maka tidak wajib baginya membayar kafarah. Perempuan tadi terlepaslah, laki itu je yang menanggung masalah tersebut. 3 kafarah di atas adalah wajib dilakukan secara berurutan. Yang ini dengan pengertian jika tidak mampu membayar kafarah pada tingkatan pertama membebaskan budak hamba tadi, maka boleh pergi kepada tingkatan yang kedua, iaitu berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Dan jika tidak mampu untuk mengerjakan tingkatan kedua, maka boleh berpindah kepada tingkatan yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik boleh memilih boleh memilih salah satu daripada 3 kafarah di atas dan tidak harus berturutan, meskipun dia mampu untuk kafarah yang lain. Boleh. Ini beza mazhab lah. Kalau di Malaysia ni, hakim kita akan guna mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang faedah muka surat 118, kafarah bagi suami yang menyetubuhi isterinya di bulan Ramadan. Jika suami isteri bersetubuh pada bulan Ramadan sebanyak 2 kali dalam 2 hari, 2 kali dalam 2 hari, maka dia wajib membayar 2 kafarah.
4 bulan puasa. Masya Allah. Memang tak boleh buat. 2 kali dalam 2 hari. Kerana setiap harinya terhitung ibadah tersendiri. Mustaqillah. Tidak berkaitan dengan hari-hari selainnya. Contoh, Zaid pada tanggal 2 Ramadan melakukan hubungan badan dengan isterinya. Dan pada saat itu keduanya dalam keadaan berpuasa. Ni gambaran dia batalkan puasa dia dengan hubungan tubuh. Bukan dia makan dulu. Beza. Ada orang makan dulu baru hubungan tubuh. Itu hukum lain. Ini dia hubungan tubuh. Buka puasa dengan hubungan tubuh. Kemudian pada tanggal 3 Ramadan dia juga melakukan hubungan badan. Maka wajib bagi Zaid untuk bayar 2 kafarah. Iaitu pada 2 Ramadan dan 3 Ramadan. Kemudian nak panah tu. Lain halnya jika dalam satu hari melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Buka puasa, buat hubungan tubuh, kemudian buat kali kedua atau 4 kali. Atau apalah, misalnya, iaitu seperti seorang suami memiliki 4 isteri. Tu cerita dia tu. 4 isteri. Kemudian, dia berhubungan badan dengan 4 isterinya dalam hari yang sama. Dan dalam keadaan berpuasa, maka dia terkena 1 kafarah saja. Sebab dia buka puasanya awal tu. Isteri dia 4-4 tu kalau terbatal dengan hubungan tubuh tadi, tak kena kafarah apa-apa. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, wajib membayar kafarah bagi setiap kali hubungan badan meskipun dilakukan pada hari yang sama. Bezalah hukum ulama tu. Contoh lagi. Zaid pada tanggal 2 Ramadan melakukan hubungan badan dengan isterinya sebanyak 2 kali dan pada saat itu keduanya dalam keadaan berpuasa, maka wajib bagi Zaid untuk membayar 1 kafarah, iaitu kafarah untuk tanggal 2 Ramadan. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun menurut pendapat Imam Ahmad, wajib bagi Zaid 2 kafarah. Beza juga. Jadi Imam Syafi'i ini kata kalau buka sehari 1 kafarah. Imam lain tengok aktiviti hubungan tubuh tu berapa kali. Itu menurut pendapat Imam Ahmad. Beza-beza hukum ni tengok orang lah. Kalau nak bagi denda dia tak buat lagi kan. Macam polis saman kita lah, dia kata kan, kalau saya tak saman awak nanti awak lupa pula. Saya saman dululah. Jika seorang, muka surat 120 anak panah tu. Jika seorang suami saat berpuasa Ramadan bersetubuh dengan isterinya, kemudian setelah bersetubuh dia menjadi sakit atau dia bepergian tu maksudnya musafir lah, maka tetap wajib baginya untuk membayar kafarah. Kan kita kata sakit boleh buka puasa kan? Orang ni tak boleh lah kan? Ataupun musafir boleh buka puasa, bagi orang ni tak boleh. Bagi orang ni tak boleh. Syarat, habislah tu. Syarat diwajibkannya mengeluarkan kafarah yang disebabkan kerana melakukan hubungan badan adalah sebagaimana berikut. Siapa orang yang kena kafarah ni? Ni bab ni lah. Syarat tu. Siapa yang kena kafarah ni? Yang pertamanya, orang yang melakukan ibadah puasa. Lain halnya jika yang dibatalkan adalah ibadah selain puasa. Seperti solat fardu atau iktikaf, maka tidak wajib bayar kafarah. Soalan ni pernah saya dapat. Dia batalkan solat, kemudian lakukan hubungan tubuh. Dia kena kafarah ke tak? Dalam hal tu tak. Kafarah ni hanya untuk kafarah puasa saja. Kan? Batalkan iktikaf, balik rumah, buat hubungan tubuh. Kena kafarah? Tak kena. Yang kena ibadah puasa saja. Puasa tu pula puasa Ramadan. Dia beritahu nombor 2 tu. Puasa tu puasa Ramadan. Lain halnya jika yang dibatalkan adalah puasa di selain bulan Ramadan, maka tidak wajib bayar kafarah. Puasa sunat Khamis, Isnin boleh. Tu tak masalah. Jadi puasa Ramadan saja. Yang ketiga, bagi kaum lelaki, istilah Ustaz dia wati'. Wati'. Waw alif ta hamzah. Hamzah saja. Hamzah. Bagi kaum lelaki yang menyetubuhi. Lain halnya bagi perempuan yang disetubuhi, mautu. Mim waw ta waw hamzah. Maka tak wajib bayar kafarah. Jadi lelaki sajalah. Jadi lelaki yang puasa Ramadan 3. Kemudian yang keempat, dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Lain halnya jika hubungan badan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja
atau tidak mengetahui hukumnya. Mungkin apa tu, mualaf ke kan, mungkin tak tahu hukum tu lagi kan, mungkin lah. Maka puasanya tidak batal dan tidak wajib bayar kafarah. Tak tahu dan tak sengaja. Yang kelima, hari yang dibatalkan adalah seharian penuh. Maknanya adalah setelah melakukan hubungan badan, maka dia masih tetap dalam keadaan hidup dan berakal sampai terbenamnya matahari. Lain halnya jika setelah hubungan badan, maka dia menjadi gila. Kan? Atau meninggal dunia sebelum terbenam matahari, maka tak wajib bayar kafarah. Meninggal dunia bukan sebab bunuh diri lah. Jadi gila pun bukan sebab sengaja. Jadi tak wajib bayar kafarah kalau terjadi keadaan ni lah. Na'udzubillah. Kemudian membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan badan. Ini kita sebut tadi tu. Lain halnya jika bukan dengan berhubungan badan, seperti dengan makan atau minum, maka tak wajib membayar kafarah. Ada orang dia memang tahu bab ni. Dia ada apa, licik. Makan dulu. Kan? Cakap kat isteri dia, kita batal makan dulu. Kemudian baru buat. Yang tu tak kena kafarah. Tapi ulama kata berdosa. Dia tetap dapat dosa, tapi tak dapat kafarah. Tak kena kafarah. Kemudian hubungan badan dengan sempurna, iaitu dengan masukkan keseluruhan kepala-kemaluan lelaki-lelaki dalam kemaluan perempuan. Lain halnya jika hanya dengan memasukkan sebahagian kepala kemaluannya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan juga tidak wajib membayar kafarah selama tidak keluar sperma. Adapun jika sampai keluar sperma, maka hukum puasanya menjadi batal. Akan tetapi tidak wajib bayar kafarah. Maksudnya hubungan badan tu sempurna lah. Sempurna. Kalau gambaran Syekh kita sebut, keris yang masuk ke dalam sarungnya, sempurna. Kemudian berhubungan badannya dalam keadaan terlarang, berdosa. Lain halnya jika dalam keadaan yang diperbolehkan berhubungan badan. Misalnya jika suami isteri dalam keadaan berpergian, bermusafir, musafir jauh, 2 marhalah. 2 marhalah ni ukuran dia 82 km atau lebih. Maka boleh baginya untuk batalkan puasa dengan makan atau hubungan badan dan tidak wajib bayar kafarah. Ni macam yang kita sebut tadi lah. Dia buka puasa dulu. Hal ini kerana kan didahului oleh sebab yang membolehkannya untuk batal puasa seperti musafir. Orang ni tak berdosa buka puasa sebab dia dapat izin buka. Utamanya dalam keadaan ni dia musafir. Orang musafir tak perlu boleh buka puasa kan. Orang musafir tak wajib puasa dengan syarat-syarat yang kita sebut sebelum ni lah. Keluar sebelum subuh, perjalanannya 2 marhalah. Jadi dia tak wajib puasa. Jadi dia batalkan puasa. Kalau dia puasa, dia batalkan puasa dia sebab dia musafir. Dia batalkan puasa dia tu tak berdosa. Beza dengan orang yang makan dulu tadi. Dia berdosa. Dia nak buat hubungan tubuh tapi tak ada sebab yang bolehkan dia buka puasa, maka dia buka puasa dengan makan. Maka ketika tu sengaja buka puasa, hukumnya berdosa. Orang ni musafir, boleh buka puasa. Ni berdosa ke tak berdosa je lah kiranya ni. Tapi dalam hal ni dia tak berdosa. Yang ke-9, tidak terdapat keraguan tak kala melakukan hubungan badan. Yakni waktu melakukannya adalah di pertengahan hari puasa Ramadan. Lain halnya jika terdapat keraguan tak kala berhubungan badan, seperti jika dia mengira ni maksudnya bersangka matahari telah terbenam, kan? Kemudian dia berhubungan badan, maksudnya dia buka puasa pukul 7 tu dengan hubungan badan. Boleh tak boleh? Boleh. Ulama kata boleh. Cuma ada setengah ulama kata makruh. Sepatutnya buka puasa dengan makan, tapi orang ni buka puasa dengan hubungan badan. Maka terbukti bahawa matahari belum terbenam, maka orang ni tidak wajib membayar kafarah, tapi puasanya batal lah. Kemudian membatalkan puasanya sendiri. Lain halnya jika membatalkan puasa orang lain. Seperti jika suami dalam keadaan musafir, kemudian setubuh dengan isterinya dalam keadaan tidak berpergian. Tidak musafir lah, isteri tak musafir, suami musafir. Maka tidak wajib membayar kafarah. Akan tetapi suami berdosa atas perbuatannya. Kemudian dosanya disebabkan kerana membatalkan puasa. Jadi orang ni dosanya tu kenapa? Dosanya sebab batalkan puasa. Bukan dosa sebab hubungan badan tu. Hubungan badan tu sah, halal. Tapi yang tak bolehnya buka puasa tu. Jadi dosanya kat mana? Dosanya sebab buka puasa.
Lain halnya jika dosa yang disebabkan perkara-perkara yang lainnya, seperti dua orang antara laki-laki dan perempuan yang sedang musafir kemudian berzina, maka tidak wajib bayar kafarah meskipun perbuatan tersebut berdosa, akan tapi dosanya bukan kerana batalkan puasa. Ni halnya orang berzina lah. Daripada awal memang tak puasa, kemudian melakukan hubungan tubuh. Jadi hubungan tubuh tu sebab zina lah. Dalam hal nombor 9, nombor 11. Puasa sunnah bagi seorang isteri. Berpuasa sunat. Puasa sunat dalam buku tulis sunnah. Puasa sunat samalah tu. Bagi seorang isteri tanpa izin dari suami, hukumnya adalah haram. Haram, masya-Allah. Akan tetapi hukum puasanya tetap sah. Dia sah buat tapi berdosa. Puasanya sah tapi dia dapat dosa. Hal ini jika sang suami berada di rumah. Puasa tak bagi tahulah. Jadi kalau suami ada di rumah nak puasa sunat minta izin. Lain halnya jika sang suami berada di luar rumah, maksudnya sedang musafir. Kata ulama, kalau suami dia tak bagi dia puasa, dia nak puasa sunat, suami tak bagi, dia dah dapat pahala sunat tu. Dah dapat pahala sunat tu. Dia kena syukur banyak lah. Sebab tak buat pun dapat pahala, insya-Allah. Ini orang perempuan ni senang. Asal suami larang je dapat pahala. Kalau sabarlah. Abang tak tahu ke ini ibadah Allah Ta'ala suruh? Habis cerita lah tu. Dan tidak akan kembali ke rumahnya kecuali setelah terbenam matahari. Maka boleh bagi sang isteri berpuasa tanpa izin daripada suaminya. Memang tahu kalau suami keluar musafir balik malam, jadi dia nak puasa siang tak ada masalah. Ni bagi orang yang tak minta izin. Kalau dia minta izin tak masalah. Suami dia musafir pun boleh minta izin. Kalau nak buat tak minta izin lah. Nombor 1 tu. Faedah 2, cara qada puasa Ramadan. Jika seseorang memiliki tanggungan mengqada, maksud dia memiliki tanggungjawab qada puasa Ramadan sebab ada tinggalkan puasa lah tu, maka cara yang lebih utama dalam mengqadanya adalah secara berturut-turut sampai selesai. Ini tuntutan yang nak boleh tak puasa qada ni pisah-pisah? Boleh, tapi tuntutannya secara berturut-turut. Sampai selesai. Dan boleh juga secara terpisah-pisah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dua-dua boleh, tapi yang dituntut lebih utama adalah secara berturut-turut. Dalil ni dalam hadis Nabi SAW, barang siapa memiliki kewajipan qada puasa Ramadan, maka lakukanlah secara berturut-turut dan jangan memisahnya. Barang siapa memiliki kewajipan qada puasa Ramadan, maka puasalah dan boleh baginya untuk kerjakan puasa secara berturut-turut dan boleh juga dia ingin berpuasa secara terpisah-pisah. Jadi dua-dua boleh, tapi mana yang lebih utama? Lebih utama adalah berturut-turut. Ini ada sebut ni. Muka surat 124. Perbezaan puasa, perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai cara qada puasa. Menurut pendapat Sayyidina Ali, sahabat Nabi SAW, bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hukum mengqada puasa secara berturut-turut adalah wajib. Ini satu pendapat. Ini semua sahabat Nabi. Yang kedua, menurut pendapat Imam Tahawi rahimahullah ta'ala, hukum qada puasa secara berturut-turut atau terpisah-pisah adalah sama. Tak ada beza pun antara berturut-turut dan dua-dua boleh buat lah. Jadi ulama ambil kesimpulan yang utama berturut-turut. Kalau tak nak turut-turut, boleh terpisah-pisah. Yang ketiga, faedah ketiga, batalkan puasa fardu atau batalkan puasa fardu atau solat fardu. Batalkan puasa fardu atau solat fardu hukumnya haram. Saja-saja nak batalkan, haram lah hukum. Solat pun sama. Puasa sama, solat sama. Yang fardu. Dan wajib qada semula. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sedangkan menurut pendapat sebagian ulama boleh dibatalkan. Dan jika dibatalkan, wajib qada. Tak berdosa. Tapi mazhab kita kata berdosa. Buka puasa ataupun batalkan puasa ataupun batalkan solat. Saja-saja. Hukumnya haram, berdosa. Faedah yang keempat, batalkan puasa sunnah dan solat sunnah. Ini selalu orang tanya ni. Membatalkan puasa sunat dan solat sunat hukumnya boleh, akan tetapi makruh kalau tidak ada uzur. Tak ada uzur. Dan tidak wajib untuk qada. Ada orang tanya, kalau saya batalkan puasa Khamis atau puasa Isnin tu,
kena qada ke tak? Tak perlu. Sebab puasa tu sunat. Tapi kalau puasa fardu, kena qada. Contohnya dia puasa nazar. Nazar tu jadi fardu. Bila dia puasa nazar, hari tu ada orang ajak kenduri, tak tahan pergi makan juga. Jadi macam mana puasa tu? Kena qada. Kena qada. Akan tetapi tidak wajib qada, tapi sunat saja. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik radhiyallahu anhuma tidak boleh dibatalkan, dan jika dibatalkan wajib untuk qada. Ini pendapat lain, mazhab lain. Hukum membatalkan ibadah. Tadi fardu-fardu, sunat-sunat, ini ibadah secara umum. Hukum membatalkan ibadah yang dilakukan terbagi kepada 3. Yang pertamanya, jika ibadah tersebut adalah fardu ain, seperti solat fardu, maka haram untuk dibatalkan dan termasuk dosa besar. Kan? Saja-saja nak batal solat fardu, tak boleh lah. Kalau terbatal lain. Yang kedua, jika ibadah tersebut hukumnya adalah fardu kifayah, seperti solat jenazah, maka menurut pendapat yang kuat, boleh dibatalkan kecuali pada 3 masalah, maka tidak boleh dibatalkan. Jihad, ini fardu kifayah. Haji dan umrah, dan perawatan mayit, memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan memakamkan. Yang ini tak boleh nak batalkan, kena teruskan. Dah ada dekat sana, kena buat sampai habis. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain, tidak boleh dibatalkan. Nombor 3, jika ibadah tersebut hukumnya adalah sunat, fardu ain, fardu kifayah, sunat, seperti puasa sunat, solat sunat, maka menurut pendapat yang kuat, hukumnya dah boleh dibatalkan, tetapi makruh kalau tak ada uzur. 10 minit. Masalah dalam puasa. Jika terdapat seseorang yang sering meninggalkan puasa di bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu, kemudian dia menyesal, bertaubat dan ingin qada puasanya, hanya saja dia lupa harinya, tahunnya dan jumlah harinya atau puasa yang ditinggalkannya. Bagaimana cara dia qada dan bagaimana cara dia berniat? Ini orang dah insaf ni, muda-muda dulu nakal-nakal, dah tua-tua ni ingat, taubat lah. Jadi, tapi lupa hari pula. Tu kena tulis tu, kan? Nakal-nakal lain cerita lah, tapi tulis dulu. Kok satu hari nanti nak bertaubat, kan? Jadi kena tulis, nanti tahu senang. Jawapan, wajib qada puasa tersebut di selain hari-hari yang dia yakini telah berpuasa dengan ukuran jumlah hari yang tidak mungkin lebih daripada ukuran tersebut. Jadi dia anggaran lah. Wajib. Mana yang dia ingat, qada. Mana yang dia ingat, qada. Yang kedua, cukup dengan niat melakukan qada puasa Ramadan tanpa dengan menentukan waktunya, baik dari segi jumlahnya, harinya maupun tahunnya. Contoh lafaz, aku niat puasa untuk esok hari, dengan melakukan kewajiban qada puasa Ramadan semata-mata kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Tanpa dia ni qada puasa pada tarikh sekian, tahun sekian, ni tak perlu. Tak perlu. Terus kalau ada rasanya memang sah itu tak puasa, jadi qada terus. Umur 15 tahun dulu memang main je. 30 hari Ramadan tu tak puasa, jadi yang 3 puasa 30 hari tu. Itu cara dia macam tu. Terdapat seseorang yang apabila naik kenderaan dapat dipastikan muntah. Ni mabuk lah ni, mabuk kenderaan lah. Apakah hal tersebut termasuk muntah yang sengaja sehingga dapat batalkan puasa? Naik kenderaan muntah. Jadi muntah tu muntah sengaja ke tak sengaja? Maka dalam jawapan dia, termasuk muntah yang disengajakan. Memang tahu naik kereta mabuk, muntah. Bila muntah ni, muntah tu sengaja. Kalau naik kereta, hukum puasanya menjadi batal. Kecuali jika waktu naik kenderaan tersebut tidak dapat dihindari dalam keadaan darurat, maka hukum puasanya tetap sah. Siapa yang darurat ni? Yang darurat ni maksudnya ada sebab kenapa nak kena perjalanan tu. Kan? Mabuk laut sebab nak pergi haji ke contoh. Pergi haji bukan bulan Ramadan. Ataupun balik kampung apa kan. Ada sebab lah. Jadi naik kenderaan, terpaksa naik. Bukan saja-saja naik, jom kita pusing-pusing, bila muntah boleh buka puasa. Hukumnya tu sengaja. Jadi kalau tak ada sebab kena naik kenderaan, naik juga hukumnya sengajalah kalau muntah. Soalan yang ketiga, terdapat seseorang apabila dia bekerja berat pada bulan Ramadan, maka dia dipastikan akan mengalami kesulitan. Kemudian, jika di pertengahan hari dia mengalami kesulitan, masyaqqah, apakah dia boleh batal puasanya? Jika diperbolehkan batal puasa, maka sampai batas mana kesulitan tersebut? Jadi orang bekerja berat bulan Ramadan, buruh ke apa ke,
Jadi macam mana keadaan dia? Boleh buka puasa ke? Yang pertama, A, jawapan, boleh batalkan puasa jika masih terdapat kemungkinan untuk qada di bulan berikut. Hal ini jika pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda pada malam hari, dan jika masih boleh ditunda pada malam hari, maka wajib menundanya. Dan puasanya tidak boleh dibatalkan. Dia orang kerja berat ni, kalau boleh tunda malam, maka wajib tunda malam, rehat siang. Yang kedua, batas kesulitan yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa adalah sebagaimana masyaqqah, kesulitan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk bertayamum atau salat fardu dengan cara duduk. Kesulitan maksud kesusahan lah. Kesusahan yang boleh kalau solat duduk. Kalau berdiri lama pening contoh dia kan. Orang solat duduk ni sebab sakit, tak boleh berdiri lama. Jadi kalau orang kerja kuat ni ada kesulitan dia yang perlu kepada sama macam orang yang nak solat duduk, maka bolehlah dia buka puasa macam itulah. Terakhir muka surat 128. Kita habis sampai 129 lah. Apakah boleh qada puasa Ramadan dengan tujuan berhati-hati saja? Kerana khawatir dengan puasa bulan Ramadan yang telah lalu mungkin ada yang tidak sah. Jadi dia ada sangka, rasa-rasanya puasa tu tak sah kot. Dia ada sangka macam tu. Puasanya hari tu tak sah kot. Jadi bagaimana perinciannya? Jawapannya yang pertama, tidak boleh dan hukumnya adalah haram. Iaitu bila yakin tidak mempunyai tanggungan qada. Dia nak qada puasa sebab sangka, tak boleh. Rasa-rasanya hari tu batal tu. Rasa-rasa tak yakin. Jadi tak boleh qada puasa atas sebab sangka-sangka. Yang kedua, boleh jika syak apakah mempunyai cara tanggungan atau tidak. Dengan cara niatnya adalah menggantungkan niat. Contohnya, diniatkan puasa qada apabila dia mempunyai tanggungan qada, dan diniatkan untuk puasa sunnah apabila dia tidak mempunyai tanggungan qada puasa. Faham ke? Saya kalau ada qada, kalau saya ada puasa fardu yang belum saya qada lah. Itu niat dia, digantung niat dia. Kalau tak ada yang qada, ini puasa sunat. Jadi ulama kata boleh. Ulama pertama kata tak boleh. Ulama kedua kata boleh. Yang kelima, apakah wajib bagi perempuan yang sedang istihadah? Yakni keluar darah secara terus menerus di luar waktu haid. Ini perempuan ni kena tahulah kiraan dia. Waktu period dia tu. Biasanya lebih daripada 15 hari. Sebab paling banyak dalam sebulan period adalah 15 hari. Keluar darah daripada 15 hari, 16, 17 tu dah kira istihadah. Jadi bagaimana? Adakah dengan menyumbat kemaluannya jika dia akan solat sedangkan dirinya dalam keadaan puasa? Jadi hukumnya adalah haram baginya untuk menyumbat kemaluannya, dan hal tersebut dapat membatalkan puasanya. Cukup dengan pembalut saja supaya dihukum sah. Jadi dia tak boleh masukkan sesuatu pada kemaluan dia, kerana itu akan masukkan sesuatu dalam rongga terbuka tu. Jadi hukumnya adalah batal puasa. Haram lah dia kata kat sini, Syekh kata. Jadi puasa macam biasalah. Dia bukan solat, nak tahan darah tu keluar. Ni puasa sahaja. Istihadah. Kemudian soalan yang keenam, apakah seorang wajib puasa apabila bulan sabit tanggal 1 Ramadan terlihat dengan menggunakan alat kaca pembesar? Hukumnya dah tidak wajib berpuasa, kerana yang mewajibkan puasa adalah terlihatnya hilal tanpa perantaraan alat pembesar. Jadi tengok langit terus nampak anak bulan, waktu tu wajib. Orang ni pergi tengok dengan teleskop, mikroskop, stetoskop, bukanlah. Teleskop. Nak tengok dengan teleskop. Jadi tak wajib lah. Tak wajib. Ini untuk orang yang nak cerap anak bulan lah. Soalan ketujuh yang terakhir, terdapat seorang puasa qada dan saat itu bertepatan dengan hari Ashura. Ashura bila? 10 lah. 10 Muharram. Atau bertepatan dengan puasa sunnah yang lainnya. Maka apakah dia mendapat dua pahala? Pahala qada dan pahala sunat, puasa sunat pada hari Ashura atau puasa lainnya? Maka jawapan di sini, dia mendapat dua pahala dari puasa tersebut selama diniatkan kedua-duanya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi waktu hari-hari yang macam contoh Isnin, puasa sunat Isnin dan puasa qada, tu yang ada kata boleh tak puasa 6 tu kan,
qada pada hari puasa 6. Ada ulama kata dapat dua-dua. Ada ulama kata dapat satu pahala dua. Ada ulama kata dapat satu saja mengikut niat. Nanti dalam bab belakang ni adalah dibahas puasa 6 dan gabung niat tu. Tapi di sini dapat dua pahala daripada puasa tersebut selama diniatkan kedua-duanya. Jadi maksudnya dia niat qada puasa, dia niat juga puasa sunat. Dapat dua-dua. Dalam kes ni dapat dua-dua. Tapi nanti belakang-belakang tu Syekh akan detailkan lagi lah. Wallahu alam, kita tangguh kat sini. Pada muka surat 130, esok Ustaz Umar 130. Bab kumpulan faedah, perkara-perkara penting lah berkaitan dengan puasa. Naqif huna walhamdulillah. Tengok ada soalan ke tak? Okey, tak ada soalan. Kita tangguh kat sini. Panjang umur jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi